Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu lagi kita pada petang tu dalam kelas tadabbur kek lapis Cikgu Kayah. Okey. Hari itu adalah minggu yang ke-13. Minggu yang ke-13 bermaksud ada 13 minggu dah kita bersama dalam kelas tadabbur kek lapis Cikgu Kayah dengan menggunakan e-book tu. E-book 30 resepi kek lapis Cikgu Kayah. Okey, siapa yang bersama dengan kami pada petang tu, kita boleh share dengan kawan, share tag dengan kawan, siapa-siapa yang kawan-kawan yang ada minat berpolah kek lapis, kita share. Selepas yang bestnya petang tu, kami akan beri resepi kek lapis koko secara penuh. Secara penuh maksudnya kami akan padah dengan kita detail lah, secara detail ramuannya, bahan-bahannya. Lepas kami akan ngajar kita, macam ni cara ngira kos untuk sebiji kek lapis. Maksud sebiji kek lapis tu maksudnya kami akan ngajar seloyang lah. Macam ni cara kita nak mengira seloyang kek ya. Sebab ada yang PM dengan kami beberapa hari tu ada yang PM hanya si bapa nak faham. Si bapa faham macam ni nak cara nak ngira kos. Jadi hari tu ekstra lah. Kami beri ekstra ilmu dengan kita macam ni cara nak kira kos. Okey, hari tu juga adalah ambil nama dah juga. Hari tu adalah hari terakhir. Hari terakhir untuk kelas tadabbur kami sebelum kami nak buka sekolah kan. Selamat lagi buka sekolah minggu depan lagi. Hari Isnin minggu depan 4 hari bulan 10 buka sekolah. Bila dah buka sekolah kami kena fokus dengan kerja hakiki kami lah. Jadi kelas tadabbur tu kita tangguhkan dulu. Bila ada cuti panjang, insya-Allah ada rezeki lebih, ada kelapangan lebih, diberi kesihatan, kelak kita akan sambung lagi kelas tadabbur kita untuk episod yang ke-14. Okey, hari itu adalah yang ke-13, bermaksud 13 resepi yang mudah kita belajar. Jadi kita terus mulakan kelas kita lah. Sebelumnya kami nak memperkenalkan diri kami dulu sebab dah pukul 3 dah. Sebelumnya kami nak memperkenalkan diri kami dulu. Mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita yang belum kenal dengan kami lagi siapa kami. Jadi kami memperkenalkan diri kami dulu lah. Okey, nama kami Cikgu Kayah. Kami seorang guru dan kami juga seorang baker atas jenama KLCK atau lebih dikenali sebagai kek lapis Cikgu Kayah. Kami juga menyediakan kelas PJJ kek lapis premium dengan ada e-book. Kami ada e-book. E-book kami ada 2 jenis yang kami dah polah. Yang pertama dulu kami polah panduan menjadi usahawan kek lapis. Lepas e-book yang kedua adalah 30 resepi kek lapis Cikgu Kayah yang akan kita tadabbur hari tu. Itu adalah resepi yang telah kami polah, yang kami guna, yang kami telah guna, yang kami telah atur, susun, ianya menjadi sebuah buku. Macam ni Okey. Kita mulakan bahan-bahan kita. Kita mulakan hari tu bagusnya kami akan pada dengan kitab penuh sebab bila kami madah penuh supaya kita dapat mengira, supaya kita dapat kira. Kita nak belajar costing tadi kan. Sebelumnya nak tahu dulu suara kami jelas kita boleh dengar suara kami. Okey, mohon jelas. Siapa yang bersama dengan kami tolong type jelas supaya kami boleh meneruskan kita pun kelas tu. Okey. Kita tangga siapa yang ada ibu kami boleh buka muka surat. Buka muka surat 25. Yang ada e-book. Buka muka surat 25. Bagi yang si ada e-book, kita boleh catat. Ambil buku nota kita catat dulu. Kita pun resepi. Macam tu upanya. Tu upah kek
lapis koko. Kek lapis koko. Lepas tu kita akan dengarlah apa ramuannya. Okey. Bagi yang ada e-book, buka muka surat 26. Toknya muka surat 26. Kita ada pada disia bahan-bahan. Selepasnya kami ada madasya cara membuat. Dengan kami ada madadisia cara membakar. Cara membakar. Okey? Boleh kita teruskan dengan kelas kita. Okey? Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan bahan-bahannya. Kita mula dengan bahan-bahan. Bahan-bahannya adalah boleh salin siapa-siapa yang ada bersama pada petang tu, kita boleh salin Bahan-bahannya adalah 500 gram mentega. Kita boleh guna mentega apa-apa je lah, jenama mentega. Supaya kek kita lebih nyaman lagi, kita boleh pakai golden churn kah, ataupun kita boleh pakai waste gold kah, apa kah, asalkannya mentega aja. Okey, selepasnya kita ada 10 biji telur. Kita ada 10 biji telur. Kami lebih suka kita pakai grade A. Kita pakai grade A Selepasnya kita ada gula caster 200 gram. Kita ada 200 gram gula caster. Andai kata kita si ada gula caster, boleh pakai gula biasa Saya ada masalah. Janjinya pun gula sedikit halus. Sedikit halus. Kan di pasaran nun ada yang menjual gula pasir kan, yang ada 2 grade. Ada sikit grade yang lebih kasar. Jangan pakai yang kasar je lah. Pakai yang halus sedikit Okey. Lepasnya kita ada 1 sudu besar. 1 sudu besar. Overload. Kita pakai overload. Untuk mengembangkan lagi kita pun kek kita Selepasnya kita ada 170 gram susu pekat. Kita ada 170 gram susu pekat. Lepasnya kita ada 150 gram holik. Holik tu yang menyebabkan rasa kek kita yang lebih sedap. Selepasnya kita ada 280 gram tepung Hong Kong. Okey, anda kata kita si jumpa tepung Hong Kong, susah nak dapat tepung Hong Kong, kita boleh pakai tepung pau. Tepung pau boleh pakai yang lebih halus bagus lagi kita pakai tepung pau. Selepasnya kita ada 1 sudu makan serbuk koko. Serbuk koko. Selepasnya kita ada 1 sudu makan serbuk Nescafe. Kita ada 2 jenis kat sini. Ada koko, ada Nescafe untuk menaikkan lagi rasa kita pun kek Selepasnya kita ada 1 sudu teh esen vanila untuk mewangikan lagi kita pun kek Selepasnya kita ada 1 teh browning sugar yang jenis liquid, ataupun liquid pun boleh pakai mungkin kita si ada yang liquid, yang jenis yang likat pun boleh pakai, asalkannya browning sugar, saya ada masalah. Jadi kami ulang balik bagi yang lambat masuk, mungkinnya si dapat nak salin. Okey, kami ulang balik nyempun bahan-bahan kita boleh salin 500 gram mentega, 10 biji telur grade A, 200 gram gula caster, 1 sudu besar overload, 170 gram susu pekat, 150 gram holik, 280 gram tepung Hong Kong, 1 sudu makan serbuk koko, 1 sudu makan serbuk Nescafe, 1 sudu teh esen vanila, 1 sudu teh browning sugar. Okey, ajak bahan-bahannya. Ajak bahan-bahan untuk kita molah kek lapis koko tu. Okey? Macam ni cara nak molahnya. Cara molahnya ialah, okey, kami teruskan aja. Cara molahnya, cara mengadunnya adalah satukan mentega tadi, mentega, gula overload ke dalam mangkuk, pukul sehingga adunannya putih dan kembang. Menggunakan speed yang tinggi selama 7 minit. Selama 7 minit kita adunnya sampainya kembang. Selepasnya
turunkan speed kepada sederhana, masukkan telur satu persatu selama 3 ke 5 minit supayanya lebih sebati lagi 3 ke 5 minit. Selepasnya barulah kita masukkan susu pekat, esen vanila dan holik. Putar lagi selama 2 ke 5 minit lagi sampainya sebati. Selepasnya barulah kita masukkan tepung Hongkong ataupun tepung pau tadi. Okey, tepung Hongkong ataupun tepung pau tadi Okey, anggaran dalam 5 minit macam ya. Kita adun sampai kita nangganya sebati Selepasnya sudah siap kita bahagikan kepada dua bahagian. Dua bahagian sebab kita tangga kepada gambar tu tadi. Kita tangga gambar tu tadi. Okey, ada plain, ada warna macam brown kan? Warna brown. Jadi ada dua mangkuk, okey. Satu mangkuk plain, satu mangkuk lagi kita masukkan serbuk koko, masukkan serbuk Nescafe dengan brownie sugar tadi. Okey, mungkin kita nak makan mixer pun boleh untuk memudahkan kita nguanya ataupun mengacaunya tadi supayanya sebati supaya serbuk koko, Nescafe kita, brownie sugar kita sebati. Okey, macam ni aja. Jadi ada dua bahagian Okey, sekarang kita nak memasaknya lagi. Kita panaskan oven dulu dalam 5 ke 10 minit macam ni Panaskan oven dulu. Selepasnya kita menggunakan suhu 180 darjah. Kita menggunakan api atas saja. Lepasnya kita menggunakan loyang saiz 88 x 3. Untuk adunan tu sesuai untuk loyang 88 x 3. Alaskan loyang kita dengan menggunakan kertas minyak supaya kek kita melekat. Okey. Selepasnya macam ni cara kita nak melapisnya. Cara melapisnya adalah ambil 2 sendok, ratakan dalam loyang kita ataupun mungkin kita mau menggunakan sendok, kita menggunakan kita menggunakan penimbang. Kita menggunakan penimbang kira dalam 150 gram macam ni untuk satu lapisan. Okey, untuk lapisan yang pertama tadi kita menggunakan warna plain tadi. Yang bawah sekali kita pakai plain. Mungkin kita maunya selang-seli macam tu, kita makainya warna plain. Plain, bawah plain, atas kelaknya akan warna brown. Okey. Jadi buatlah selang-seli sampailahnya masak. Selang-seli maksudnya akan ada 2 mangkuk tadi kan. Plain, pasal yang brown, plain, brown sampai habis, sampai atas warna brown, habis kita pun adunan. Okey, siap dah kita pun kek lapis tu tadi. Lepasnya bilanya udah masak, kita sejukkan dulu. Bila dah sejuk barulah kita sisipkan bahagian tepi-tepi kek kita kemudian barulah kita boleh potong. Okey, boleh faham kan? Okey, dah siap dah kek kita. Okey, jadi kena tu kami nak ajar kita costing pula. Macam ni cara kita nak ngira kosnya. Macam ni cara kita nak ngira kos untuk sebiji kek tu. Sebab hari nanti ada bertanya dengan kami macam ni cara nak ngira seloyang. Okey, kita nak ngira berapa kos untuk seloyang kek koko tu dengan menggunakan bahan-bahan yang telah kami tunjukkan dengan kita tadi. Jadi okey, kita tangga. Kita tangga. Bahan-bahan yang pertama tadi mentega. Okey, kita menggunakan mentega apa? Yang kami pada tu adalah anggaran aja. Anggaran kasar ajalah. Setiap tempat harga mungkin sama. Tu adalah contoh aja. Okey, kita kena tangga berapa harga di tempat kita. Mungkin tempat kami lain gegar, tempat kita lain gegar, tapi kita tak tahu cara ngiranya. Okey, jadi kita tukar kepada harga kita di sini. Okey, contoh katalah kita nak kira kosnya. Okey, katalah mentega sekilo, katalah kita beli jenis yang sekilo. Jenis yang sekilo harganya adalah RM40. Itu contoh aja. Katalah kita belinya RM40. Kita hanya menggunakan 500 gram. Okey. Jadi kita menggunakan RM40. Harga sekilo RM40, kita hanya menggunakan 500 gram. Bermaksud kita hanya menggunakan RM20 aja. Yang pun kos untuk 500 gramnya adalah RM20 sebab
harga sekilo adalah RM40. Boleh faham? Okey. Selepas ya, gula harga sekilo tu anggaran kasar aja loh. Kelak kita nak ialah. Katalah anggaran kasar adalah RM3.80. RM3.80. Gula ya kita hanya menggunakan 200 gram aja. 200 gram bermaksud untuk 200 gram ya harga RM3.80 sekilo, kita hanya menggunakan 76 sen. 76 sen untuk 200 gram ya. Selepas ya, overload pula. Overload, anda katalah overload ya tadi sekilo overload harganya RM12. Okey, RM12. Bermaksud punya 10 gram anggaran tadi nak overload sesuduk tadi ya, 10 gram. Kita timbanglah kelak berapa gram. Anggaran untuk 10 gramnya adalah 12 sen. 12 sen. Selepas ya, untuk telur tadi kita mengguna telur grade A. Andai kata grade A tu harga sepapannya kan 30 biji kan. 30 biji kita beli 30 biji ya. Harga sepapannya tadi adalah RM12.80 untuk untuk grade A. Untuk grade A adalah RM12.80. Tapi kita kan tadi hanya menggunakan 10 biji aja. Bila kita menggunakan 10 biji telur, bermaksud kita hanya kos kita adalah RM4.27. Dari sini kita dapat RM4.27 ya. Sebab tadi kita hanya memerlukan 10 biji. Sepapannya kan 30 biji. Maksudnya kita nak bahagilah RM12.80 bahagikan dengan 30 biji, kita akan tahu berapa sebiji, harga sebiji ya. Sebiji telur ya. Jadi untuk 10 biji ya RM4.27. Selepas ya untuk tepung, tepung pau kami anggar RM3.80 tu adalah harga anggaran kasar untuk tepung pau. Mun tepung Hong Kong dia hanya agak mahal sikit, harganya mungkin dalam RM5, RM6, RM7 macam lah. Tapi tu kami ngengkar tepung pau RM3.80. Okey, kita hanya menggunakan 280 gram aja. Kita menggunakan 280 gram, harga sekilo RM3.80. Maksudnya kosnya adalah RM1.06. RM1.06. Okey. Selepas ya, untuk holik ada kata sekilonya adalah RM23. RM23 kita hanya menggunakan 150 gram. 150 gram aja yang kita guna. Bermaksud kos kita adalah RM3.45. RM3.45. Sebab kita hanya menggunakan 150 gram aja. Harga sekilonya RM23. Selepas ya, untuk susu pekat, okey, satu tin biasanya yang sekilo ya. Biasa yang kami beli adalah RM5.60. RM5.60, tapi kita hanya menggunakan 170 gram. Kosnya adalah 95 sen. 95 sen. Selepasnya koko, untuk koko anda kata sekilo koko kita beli jenis kilo, sekilo RM16. Selepasnya hanya menggunakan 20 gram aja, 20 gram. Bermaksud daripada sekilo ya 32 sen aja kosnya, 32 sen. Selepasnya untuk Nescafe anda kata Nescafe ya, sekilo Nescafe yang kita beli ya RM26 sepaket ya, yang sekilo ya RM26. Kita anggaran satu suduk makannya adalah 8 gram. Punya 8 gram anggarannya adalah 20 sen. 20 sen. Selepasnya untuk esen vanila, anda katanya 1 kilo ya ataupun 1 liter ya adalah 17 ringgit harganya. Kita hanya menggunakan 5 gram aja. 5 gram 8 sen. 8 sen kosnya. Selepasnya brownie sugar yang jenis liquid ya, ataupun kita mau pakai yang likat pun boleh juga. Anda kata sekilonya RM15. Okey, kos yang kita pakai hanyalah 15 gram aja. Anggaran kasar kita 15 gram aja. Okey, kosnya adalah 23 sen. Okey, ia adalah untuk
bahan-bahannya je. Bahan-bahan untuk kita molah kek tadi kan, kek koko ya. Macam ni untuk kita nak ngira, formula untuk kita kira macam ni untuk kira dapat 500 gram tek berapa, 200 gram tek macam ni kita dapat, 10 gram tek macam ni kita dapat. Macam ni caranya, cara formulanya senang aja. Okey, caranya adalah okey, harga sekilo, contohnya tadi kan, mentega tadi harga sekilonya adalah RM40. RM40, okey. Harga sekilo mentega ya tadi RM40. Kita bahagikan dengan 1000 dulu, sekilo bahagi dengan sekilo 1000 sama dengan berapa? Berapa jumlahnya tadi. Lepas ya baru kita darab dengan berapa gram yang kita guna. Berapa gram? Contohnya tadi mentega kita guna 500 kan? 500 gram. Dari sini lah kita dapat tahu berapa sama dengan 20 ringgit. Macam ya cara kiranya. Formulanya tadi adalah harga sekilo, kena salin tu penting tu untuk cara kita kira. Harga sekilo bahagi tak dengan 1000. 1000 tu bermaksud nyempuh sekilo lah. Bagi dengan sekilo 1000 sama dengan berapa? Kita darab dengan berapa gram yang kita guna. Berapa gram yang kita guna. Supaya senang untuk kita nak tahu berapa kos untuk kita, berapa kos untuk kita nak untuk berapa gram yang kita guna. Takut kelak anda kata kita nak berjual, anda kata nak berjual lah, kita tahulah berapa kos yang kita yang kita akan perlukan, yang telah kita keluarkan lah, yang kita keluarkan. Okey, ya adalah untuk kos bahan aja, untuk kos bahan. Selepas ya mun dikira-kira tadi kos bahan mentega, gula, overload, telur, tepung, Horlicks, susu, koko, Nescafe, esen vanila, brownie sugar. Okey, semuanya adalah RM31.44. RM31.44. Ya adalah kosnya. Kos untuk bahan. Tapi ya belum termasuk lagi bekas PVC kita. Selepas ya stapler kita, isi stapler ya yang kita untuk kuncikan kita pun PVC ya. Selepas ya kita menggunakan plastik wrapping lagi, ya adalah termasuk dalam kos bahan-bahan kita. Jadi anggaran kasarnya macam kami, okey katalah bekas PVC kita anggarkannya RM1. Harga yang 88 kali 3 ya. Bekas PVC ya yang putih ya. Harga kasarnya tadi adalah RM1. Tapi mau di tempat kita harganya RM1 lebih, kita cas RM1 lebih lah. Selepasnya stapler, anggaran kasarnya adalah 5 sen. Selepasnya plastik wrapping, anggaran kasarnya tadi 10 sen. Pakai kita merap, kita pun kek ya. Jadi semua total tu tadi termasuk kos dengan peralatan yang kita membungkus menjadikan sebiji kek ya, yang kita boleh jual. Yang kita boleh jual dengan dengan customer. Jadi semua bahannya tadi harganya, kosnya adalah RM32.59. Okey, RM32.59. Harga untuk semua sekali, kos bahannya, kos bekasnya. Jadi untuk sebiji ya RM32.59. Okey, ya untuk kos sebiji kek macam tu lah sebiji kek macam tu. Sekejap kami tunjuk supaya kita ada idea macam ni kita nak berjual kelak. Toknya tu adalah seloyang lah, tu seloyang tu sebiji. Okey, kosnya adalah RM32.59. Macam ni kita nak menetapkan harga. Okey, sebab ada juga yang PM kami nanya macam ni kita nak menjual harga untuk sebiji kek kita ya. Takut kelak kek kita terlampau mahal gila kah, terlampau murah gila kah. Jadi di situ kita dah ada panduan RM32.59-nya adalah ada garis panduan untuk kita. Ia adalah kos kita. Okey, macam ni kita nak meletak harganya terus. Okey,
Cara kami mungkin setiap orang sama cara sama cara. Jadi bagi kami untuk memudahkan lagi kita untuk meletak harga, bagi kami 32 cara kami. Mungkin cara orang lain caranya berbeza. Itu adalah cara kami. Cara kami adalah RM32.59 adalah kos bahan. Kos bahan termasuk dengan kos peralatan yang kita menjadikan sebiji kek ya, dan kita boleh hantar kepada customer. Kita darabkan dengan 3. Contoh RM32. Okey, kita tanggal RM32.59 atau RM32.59 kita darabkan dengan 3. Anggarannya kita boleh jual kek koko tu dengan menggunakan mentega. Dengan menggunakan mentega adalah RM97.77. Kita boleh jual dengan harga ya. Mungkin kita nak jadikannya genap RM98. Kita boleh jualnya harga RM98. Apa kena kami-nya darab 3? Untuk memudahkan untuk memudahkan kita faham. Okey, minggu lepas kami ada ngajar kita tentang kos bahan 35%. Selepasnya kos lain-lain 50%. Profit keuntungan kita adalah 15%. Kan kami dah madah nak bila kita dah ngatur kos kita di siang, ngaturnya pun peratus-peratus macam ni, kita akan rugi. Jadi macam ni, okey, anda katalah kita tadi menggenapkan harga seloyang kek kita ya adalah RM98 seloyang. Kita akan rugi sebab apa? Kos kita tadi kan RM32.59. Okey, RM32.59 ya dah kira dekat-dekat dengan 35%. Dekat-dekat dengan 35%. Munnya 35% bersama dengan RM34.3%. Tapi kita tadi kurang RM32.59. Bermaksud kira kita pun kos tu adalah sangat bagus. Harga tu sangat sesuai. Kita siakan rugilah bila kita meletakkan harganya RM98. Kita siakan rugi. Sebab apa? Kita akan dapat 15% profit daripada harga RM98 ya. Boleh faham sih? Boleh faham sih dengan kos-kos tu. Okey, Mujahadah, terima kasih beri love dengan kami. Alhamdulillah. Okey, boleh faham kah? Mohon ada persoalan, boleh tanya. Masa tu lah sesuai untuk kita bertanya dengan kami. Sebab sebenarnya kos-kos tu ada orang si faham. Ada orang si faham macam ni pengiraannya. Sebab selepas tu live tu akan berakhir, kami akan delete kita pun video tu dalam grup tu, dalam grup bukan dalam grup, dalam Facebook Kek Lapis, dalam Facebook Rukayah Lias tu. Kami akan delete lepas tu sebab kos tu adalah dalam ebook kami, ebook panduan menjadi usahawan Kek Lapis. Jadi tu sebenarnya adalah kerahsiaan sebenarnya, tapi kami hari tu beri dengan kita, itulah peluang untuk kita belajar. Jadi take note, sayang ilmu tu sebab tu adalah ibu kami yang pertama, panduan menjadi usahawan Kek Lapis. Jadi kita beruntung hari tu kami beri free dengan kita. Dan selepas tu kami pun live tu kami akan off, kami akan delete saya ada lagi dalam profile Rukayah Lias. Saya ada lagi di sini sebab kami akan simpan video tu tempat lain. Okey, ada persoalan sih? Terima kasih. Okey, sama-sama Hamidah Rosli. Okey, mun ada persoalan boleh tanya kini tu supaya kami boleh beri kejelasan lagi dengan kita macam ni cara kira. Sebab ada orang nyasi faham cara kira, jadi bilanya berjual nya dapat lelah aja. Nya dapat lelah sebab apa? Nya ngira macam tu. Nya nangga kos orang, nya nangga orang tu berjual. Nya kata keknya mahal gila kelak, takut kelak orang si mau beli. Tapi nya si mikir bilanya bilanya meletak harganya terlampau rendah, lelahnya si dia ambil kira, kosnya si ambil kira, nya rugi dari segi tenaganya, nya lelah kepada tenaganya aja. Jadi bila kita nak meletakkan harga kek, nak berjual kek,
pastikan kita kira dulu. Kira dulu kita pun kosnya. Cara kira kami tadi bila kita dah tahu nak harga bahan-bahan kita dah tahu, pastikan kita tahu harga sekilonya berapa. Kami beri formula lagi sekali yang kita formula yang tadi harga sekilo kita bahagikan dengan 1000 sama dengan berapa. Lepas dia baru kita darab dengan berapa gram yang kita guna. Ialah jumlah harga kos yang kita pakai. Kos yang untuk sejenis bahan yang kita guna ialah macam ni. Selepasnya bahan-bahannya tadi udah kira, lepasnya kita kena ambil kira juga pembungkusannya. Kita kena kira pembungkusannya, kita kena kira berapa kos PVC, stapler yang kita guna, plastik wrapping kita guna. Ada sikit lagi yang kami lupa letak situ. Plastik pakai kita deliver. Contohnya kek anak kan kita mau letak dalam plastik untuk kita hantar dengan customer kita nak. Jadi ya kena kira juga. Jadi tapi mun kita bahan-bahan yang kami dah tunjuk dengan kita tadi, yang dah kira dengan kita tadi, kita menjualnya harga RM98 dengan menggunakan bahan-bahan yang kami sebut tadi tu, dengan harga lebih kurang macam ialah harganya, kita akan rugi. Kita akan rugi. Memang ada keuntungan 15%, memang confirm kita akan dapat keuntungan 15% daripada yang memang kita akan dapat. 50%-nya daripada sini, dari segi upah pekerja, gaji kita, selepasnya kita pun utility, banyak dalam 50%-nya banyaknya pun cabang-cabangnya. Waalaikumsalam Nurhana. Banyaknya pun cabang-cabangnya. Jadi zisialah kami tadi merit 3 yang pun bahagian. 35% adalah daripada kos bahan yang kami dah kira dengan kita tadi. Yang kedua adalah kos lain-lain, macam kos gaji, kos upah tadi, utility apa semuanya dah termasuk dalam 50%. 15% adalah keuntungan kita. Confirm dapat. 15% tu memang confirm dapat bila kita dengan harga RM98. Jadi kami rasa lega bila dah kami share dengan kita tu ilmu kami tu. Sebab kami rasa perlu kami madah dengan kita untuk kira-kira kek supaya orang tahu. Sebab kadang-kadang kan orang si faham kek margarin lain, kek mentega lain, si sama okey. Kek mentega lain yang pun cara kira-kira. Kek margarin lain yang pun cara kira-kira. Sebab apa? Mentega dengan margarin yang pun bahan si sama, yang pun harga si sama. Jadi jangan kelak harga kita menggunakan margarin tapi harga kita setanding dengan mentega. Ataupun mun kita makan mentega tapi harga kita setanding harga margarin. Rugilah kita. Kena pandai lah, kena pandai ngatur. Mentega lain harga, margarin lain harga. Okey, supaya adalah upah lelah kita berpulah kek macam ni. Dan customer sangat berpuas hati dengan kek kita lah. Mun kita makan mentega, padah mentega. Mun kita makan margarin, pakai margarin, padah margarin. Jangan kelirukan pelanggan kita. Macam kami, memang kami madah untuk jualan biasa-biasa macam tu, yang stok yang kami ada ya, memang kami pakai margarin supaya bila kami makan margarin harga mampu milik. Untuk yang menggunakan mentega ya adalah kek premium lain harga. Macam ya, supaya customer kita si keliru. Okey. Kami rasa setakat tu ajalah perkongsian kami dengan kita. Cukuplah 13 episod kami bersama dengan kita. Ada episod tak kami? 13 episod kami bersama dengan kita setiap minggu. Sehari Sabtu jam 3 petang. Kami setia bersama dengan kita. Kami share ilmu dengan kita. Resepi dengan kita. Jadi untuk yang akan datang, insya-Allah mungkin kami akan mulai live. Tapi mungkin perkongsian yang lain, bukan berkaitan dengan e-book lagi. Bukan berkaitan dengan e-book. E-book tu kita stop setakat tu aja. InsyaAllah bila ada kelapangan masa, diberi keizinan kesihatan, cuti akan datang, cuti
panjang, mungkin cuti ujung tahun, akhir tahun depan, bila ada cuti panjang, insyaAllah kita akan sambung lagi kelas tadabbur kita untuk episod yang ke-14 pula. Okey, kek lapis apa? Okey, kami madah kek lapis apa yang kita belum belajar? Kek lapis min. Kita belum lagi belajar kek lapis min. Kami tunjukkan kita lah kek apa yang kita belum tadabbur, yang belum kita belajar, belum tamat lagi, belum khatam lagi kita Kek min kita belum lagi. Selepas ya kek apa lagi yang belum kita belajar? Kek rempah. Kek rempah tu orang apa nama? Orang macam orang veteran suka. Orang veteran suka tu hanya rasa rempah-rempah. Okey, Janet, terima kasih. Sama-sama. Selepas ya kek apa lagi yang kita belum tadabbur? Kita ada kek yam. Kek yam coklat. Tu kita belum belajar lagi. Kek keladi, kek keladi coklat. Kita ada apa lagi? Kita ada kek blueberry filling. Kek blueberry filling. Kek apa lagi? Kek Oreo cheese. Kita ada apa lagi? Banyak lagi kek tu, kek vanila tu, kek aiskrim vanila tu sedap. Tu orang suka. Kami orang suka dulu tapi kini tu kami dah dah jarang mulah lah, jarang main mulah tu. Memang mendapat sambutan kek vanila aiskrimnya sebabnya wangi. Kek prune pun sama, orang suka. Kek prune. Kek apa lagi? Kek banyak lagi lah kek yang di belakang-belakang tu, banyak lagi. Kek India pun kami belum ajar lagi Kek India ya adalah kek Cadbury kami belum ajar lagi. Okey. InsyaAllah lain masa ada ke lapangan, insyaAllah kita akan sambung lagi episod yang ke-14 jadi untuk hari itu kami tutup dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.